sebagai seorang dietitian Cik Nizam Mhm. pastinya pemilihan makanan yang betul itu penting untuk Betul. kita waktu buka puasa, dan ada satu lagi time waktu malam tu dipanggil moreh, dan di Moreh, antara betul, moreh. buka puasa, moreh dan sahur tu, in between tu ada juga time kunyah mengunyah dan sebagainya. Boleh tak Betul. Encik Nizam terangkan tentang tips ringkas pemilihan makanan bulan Ramadan ni? Okey, kita bermula daripada sahur dululah kan. Biasa Mhm. yang tu yang paling pertama kita kena amalkan dah, sahur. Yang penting waktu sahur yang seperti saya terangkan tadi, sahur kita kena makan setengah jam sebelum waktu imsak. Yang tu paling kita kata paling penting lah. Okey, pemilihan makanan sahur kalau boleh kita biasanya di Malaysia ni dietitian tanya mana-mana dietitian pun dia akan tekankan kepada konsep suku-suku separuh lah. Maksudnya kena ada karbohidratnya, kena ada proteinnya, kena ada sayur dan buah. Okey, yang tu paling penting lah. Tapi kadang-kadang bila waktu sahur ni ada setengah tu dia tak lalu nak makan. Banyak yang saya jumpa dia tak lalu nak makan kan. Okey, yang Mhm. tu kita akan gunakan, kita boleh jadi suku-suku separuh juga. Tapi kita gunakan dalam bentuk cecair lah. Contoh yang kita boleh buat ringkas adalah yang pertama kita gunakan oat tambah dengan susu dan kurma. So dia ada suku-suku separuh. Ada protein daripada susu, okey, karbohidrat daripada oat tadi, dan buah kita dapat daripada buah kurma tadi. Sebab fiber pun ada dalam buah dan oat tadi. Sebab kalau kita tingkatkan pengambilan fiber masa kita sahur, dia akan membantu kita untuk tahan lebih lama masa bulan puasa ni. Sebab dia akan melambatkan pencernaan. Okey, yang tu kita kata dari segi waktu sahur. Tapi kalau kita kata kita jenis yang makan nasi, ada setengah-setengah rakan-rakan saya ke pesakit dia tak boleh nak makan susu, tak boleh nak minum susu kurma dengan oat. Jadi dia makan nasi. Boleh makan nasi, tetapi jumlah nasi tu perlu dikawal. Biasanya dari segi kawalan nasi, kalau kita ikutkan dari segi pengambilan nasi, saya sarankan jangan lebih daripada satu mangkuk Cina. Satu mangkuk Cina, satu mangkuk yang kecil tu. Okey, ditambahkan dengan lauk, tak kira lah kita ambil ayam ke ikan ke, tapi kalau ikan tu lebih kurang satu ekor lah yang saiz sederhana, tak terlalu besar, tak terlalu kecil, dan lepas tu kita tambah dengan sayur. Jadi ada pemakanan lengkap kat situ. Dan jangan lupa juga kita ambil air masak lah, tak kira air masak ke ataupun air lain di waktu sahur tu. Sebab bila kita ambil air yang cukup, dia akan membantu kita, sebab kita tak nak ada risiko kita dapat masalah kekurangan air. Sebab masalah Mhm. kekurangan air yang sering berlaku lah pada mereka yang berpuasa. Kadang-kadang dia minum setengah gelas air dia tak cukup. Okey, biasanya saranan saya minumlah kadar 2-3 gelas masa kita waktu sahur tu. Untuk waktu sahur lah. Okey. Then kita pergi ke waktu berbuka puasa. Yang berbuka puasa ni ramai kadang-kadang. Tapi alhamdulillah sekarang ni tak ada bazar Ramadan kan. Jadi kurang sikit lah dia Ya. punya cabaran tu. Kalau bazar Ramadan kita akan melilau tengok. Tapi sekarang ni ada setengah-setengah negeri dia buat e-bazar. Mhm. Jadi e-bazar pun kadang-kadang mata kita ni kadang-kadang susah juga nak kawal kan. Kadang-kadang terpaksa order banyak, lepas tu lalas tak makan. Okey. Biasa untuk waktu berbuka puasa, yang pertama sekali kita kena ambil makanan yang agak kita kata jenis yang manis lah. Tapi saranan saya macam buah kurma. Buah kurma ni dia tinggi fiber dan ada karbohidrat yang tinggi lah. Karbohidrat yang mudah diserap. Okey. Jadi kita makan makanan manis ataupun buah kurma ni dulu sebelum kita berbuka puasa kepada makanan yang berat. Maksudnya makanan yang ringan dulu sebelum kita makanan berat. Yang baiknya kalau kita sembahyang maghrib dulu lah, makan buah kurma ataupun kuih manis sikit. Kuih tu jangan ambil sampai 4-5 keping. Sekadar 1 ataupun 2 keping cukup dah. Lepas tu minum air dan kita solat maghrib. Lepas tu baru kalau kita makan untuk berbuka puasa tu. Okey, dari segi makan masa berbuka puasa kalau boleh sama macam sahur, kita amalkan suku-suku separuh juga. Ada nasi, ada lauk, ada sayur dan air lah. Okey, untuk waktu moreh ni biasa lepas tarawih kita akan cari makanan untuk mengunyah lah. Okey, tak salah sebab memang kita punya rutin harian kita akan makan paling kurang pun 3 kali sehari biasanya lah. Makan tengah hari, makan pagi, tengah hari dengan malam kan. Okey. Untuk waktu malam kalau boleh jangan ambil makanan yang terlampau berat. Okey, Mhm. makanan yang terlampau berat contohnya ambil nasi pula. Dia dah ambil dah, tadi dah ambil nasi dah waktu maghrib lepas maghrib ambil nasi dah, tapi dia ambil nasi pula. Ataupun ambil benda yang sama dengan nasi, contoh macam mi, kuih tiaw ke bihun, itu jenis-jenis makanan yang berat. Jadi kalau nak ambil moreh tu bolehlah kita kata nak ambil biskut ke, buah, okey, roti ataupun ambil susu pun boleh juga untuk masa moreh tu.
Kalau nak ambil juga makanan yang berat, cuba kurangkan dia punya porsi. Contoh nak ambil nasi juga masa tengah malam tu kan. Biasa kita ambil semangkuk nasi, kita kurangkan jadi separuh. Yang tu boleh juga kita amalkan lah. Tetapi nasihat saya kalau boleh jangan lepas ambil makanan berat kita tidur terus. Kalau boleh cuba lewat, jangan terlampau dekat dengan waktu tidur kita ambil makanan tadilah. Sebab macam saya cakap tadi, kalau kita makan terlampau dekat dengan waktu tidur, dia akan menyebabkan kita punya kerosakan pada saluran pencernaan bahagian atas lah. Sebab asid tu akan naik ke atas.